Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitu program Tazdah Jumaat yang terakhir di bulan Syawal ni, masya-Allah. Besok hari Sabtu itu adalah hari yang terakhirlah bulan Syawal. Artinya Jumaat hari ini adalah Jumaat yang terakhir di bulan Syawal. Dah nak habis raya dah, tuan-puan. Jadi di Jumaat terakhir ni, istimewanya kita di petang hari ini, selain kita baca tahlil arwah, baca manaqib seperti biasa, baca yasin dan tahlil arwah seperti biasa, di petang hari ini ada dua perkara yang istimewa. Yang pertama ialah kita akan rilis video kenangan projek infak kitab dan hadiah yang kita lancarkan hari itu pada bulan Ramadan, masya-Allah. Nanti kita akan tunjuk videonya sebagai kenangan lah untuk tatapan bersama ibu-ibu, ayah-ayah semua. Nanti besok ataupun lusa saya akan post video tersebut dekat FB lah. Sekarang ni tengok dalam live sahaja. Kemudian setelah itu di petang hari ini istimewa juga, kita akan ada pelancaran satu produk terbaru, tuan-puan. Satu produk terbaru daripada Meduha Shop. Sempena 2 tahun Meduha lah sebetulnya produk ni dilancarkan. Produk ni sebetulnya keperluan lah. Lebih-lebih lagi orang yang minat dengan ilmu, orang yang suka pergi ke kelas-kelas ilmu, yang ni penting sangat. Yang produk yang akan kita lancarkan ni. Jadi nanti kita akan tunjuk apa produknya, macam mana nak beli, kan, apa kelebihan produk tu nanti kita akan lancarkan lah. Tentunya selepas bacaan manaqib kita di petang hari ini. Jadi ibu ayah semua, kita nak baca manaqib dululah seperti biasa, sebab kita dah jadi rutin kita setiap minggu kita akan baca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Selepas ni baru kita akan rilis, akan tunjuk video dan kita juga akan lancarkan produk, insya-Allah. Baik. Sebelum kita masuk kepada perbahasan kita di petang hari ini, bacaan manaqib, bacaan kitab manaqib kita di petang hari ini, ibu ayah semua, saya ingatkan kepada mereka yang belum lagi mengongsikan live ini, boleh kongsikan dulu sekarang. Tolong saya di petang hari ini, kalau boleh kita nak dapatkan tidak kurang daripada 2000 kali perkongsian, insya-Allah. Jadi bagi ibu ayah semua yang belum mengongsikan, boleh kongsikan sekarang. Jangan lepaskan peluang untuk kita dapatkan pahala dakwah di petang hari ini, insya-Allah. Dan juga ibu ayah semua boleh tekan button like dan button love dekat bawah tu, dan boleh tag nama rakan dan kawan sebanyak-banyaknya. Niatkan untuk dakwah, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, bacaan kitab manaqib kita di petang hari ini telah pun sampai kepada muka surat 50. Muka surat 50 membahas tentang sifat ataupun akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada pelajaran kita di petang hari ini. Pembacaan manaqib kita di petang hari ini dapat kita menjadikan ianya satu pengajaran untuk kita, dan mudah-mudahan kita dapat jadikan akhlak beliau ini sebagai tauladan yang kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, bagi mereka yang ada kitab,
silahkan buka pada muka surat 50. Yang ada kitab ni, buka pada muka surat 50. Dan yang teringin nak beli kitab, boleh tengok dekat caption live ini, ada link untuk membeli kitab manaqib ni tuan-puan. Boleh tengoklah dekat situ insya-Allah. Baik, seperti biasa, kitab manaqib ni akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam. Silakan pada muka surat 50 insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu menjaga maruah. Sebahagian akhlak beliau yang jelas nampak ialah beliau sangat menjaga maruah atau kehormatan diri. Hal itu Abuya lakukan kerana menjaga serta memuliakan ilmu yang ada di dalam diri beliau. Bukan kerana sikap sombong atau menganggap diri bersih dan mulia. Okey, baik. Jadi di antara akhlak ni, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ialah beliau selalu menjaga maruah tuan-puan. Ni kita baca manaqib ni. Mungkin ada yang tertanya, Ustaz, untuk apa baca manaqib ni? Baca manaqib. Manaqib tu apa? Manaqib tu kisah orang soleh. Siapa orang soleh yang kita baca manaqibnya di petang hari ini, kisahnya di petang hari ini? Tuan Guru saya sendiri, iaitulah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi senang nak cakap, saya nampak sendirilah apa yang diceritakan dalam kitab ni tuan-puan. Bukan sekadar mendengar cerita ulama yang 100 tahun lalu, tak. Ini memang Tuan Guru saya yang saya belajar bertahun-tahun dengan beliau dan nampak dengan mata kepala sendiri macam mana keindahan akhlak beliau. Untuk apa kita mendengar kisah orang soleh ni Ustaz? Kan? Untuk apa? Supaya kita jadikan teladan dalam hidup kita. Dalam Al-Quran, begitu banyak kisah-kisah para nabi yang diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah nabi-nabi terdahulu dalam Quran banyak diceritakan kepada Nabi. Untuk apa? Linusabbita bihi fuadak. Dalam Quran sendiri Allah nyatakan, agar kami cekalkan hati engkau, agar kami kuatkan hati engkau. Macam itulah juga kita tuan-puan. Dalam hidup kita perlukan motivasi. Dalam hidup kita perlukan contoh dan tauladan. Yang kalau boleh yang dekat dengan kita, yang ada di hadapan mata kita. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Jadi bahasan kita di petang hari ini, bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, membahas tentang akhlak beliau yang mulia. Di antaranya ialah beliau selalu menjaga maruah diri beliau. Orang menjaga maruah ini bukan berarti dia ni, orang kata, orang Indon kata sok suci. Kan? Tunjuk dia hebat, tunjuk dia soleh, tak. Kadang ulama ni, dia ke mana-mana pakai serban. Kan? Dia pergi mana-mana dipakai jubah. Kan? Dia jaga janggut. Kan? Dia jagalah pelihara janggut, dia tak cukur janggut. Kan? Nampak memang soleh. Untuk apa? Sebetulnya nak menjaga harga ilmu yang ada pada diri dia. Dia nak menghormati ilmu yang ada pada diri. Memang Allah beri kepadanya ilmu, dia kena jaga betul-betul. Ni sebab tu bila Syekh Fahmi ataupun tuan-tuan guru yang lain pun pernah kata, dia kata, saya ni pakai serban bukanlah nak tunjuk alim, nak tunjuk hebat. Tapi kalau pakai serban ni nak buat maksiat, malulah. Kan? Contoh pakai serban tapi apa orang kata, sembang dengan perempuan yang bukan mahram contohnya, kan? Dia dipanggil perempuan ke apa ke, memang tak akan buatlah, malu pakai serban. Tu kita nak jaga maruah diri kita, kita kena pakai pakaian ulama, kan? Bukan nak cakap kita ni hebat pakai kopiah contohnya, takkanlah nak menipu orang. Macam itulah, kan? Pakai kopiah, nampak soleh, pakai jubah, kan? Nak apa? Nak supaya diri kita terjaga sebetulnya. Bukan nak tunjuk kita ni soleh, kita ni alim ke, nak tunjuk kita ni suci ke, tak. Tapi mudah-mudahan dengan berkat pakaian orang yang baik ni, kita betul-betul jadi baik. Tapi Syekh Fahmi ni memang ulama. Beliau memang orang yang hebat, yang ada ilmu. Beliau betul-betul menjaga maruah kehormatan diri beliau. Di samping itu juga menjaga kemuliaan ilmu yang ada pada diri itu, puan. Baik, seterusnya.
Beliau selalu menjaga diri dari keadaan yang kemungkinan akan terjadi tomahan atau fitnah. Pernah pada suatu ketika beliau mendapat hadiah jam tangan berwarna kuning keemasan dari salah seorang murid beliau. Untuk menyenangkan hati muridnya itu, beliau menerima dan mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati muridnya itu. Satu hari tuan guru saya pun pernah nampak jam tu tuan-puan. Jam dia warna kuning. Memang sebiji macam emas. Kan? Jam lelaki lah. Kan? Salah seorang murid beliau bagi jam tu. Kan? Dekat Syekh Fahmi. Yalah murid ni, jam tu jam mahal tuan-puan. Jam tu jam mahal. Yalah, bukan semua anak murid ni jadi ustaz-ustaz. Dan bukan semua tak berduit. Ada juga yang jadi kaya kan. Jadi hadiah dekat Syekh Fahmi, satu jam tangan. Yang mana jam tu warna kuning. Kuning dia tu sebiji macam emas lah. Kan? Syekh Fahmi terima hadiah tu tapi tak pernah pakai. Terima hadiah tu tapi tak pakai. Kan? Lepas tu sampai satu masa beliau simpan. Sampai satu masa beliau hadiah dekat orang lain. Dekat murid yang lain lah. Beliau hadiah. Hadiah orang tadi beliau hadiah. Sebab beliau tak pakai, beliau hadiahkan lagi pada orang lain. Tentunya dah simpan lama lah. Bukan director tu terus bagi dekat orang lain. Tak. Simpan dah lama, tak pakai. Jam tu cantik lagi, bagi dekat salah seorang murid beliau. Dan beliau kata, minta maaf lah saya tak pakai jam ni. Orang bagi kat saya. Ada orang fulan bin fulan tu murid beliau jugalah. Bagi dekat beliau, beliau tak pakai. Kenapa tak pakai? Kata beliau, kalau saya pakai nanti takut orang ingat yang tu emas. Kan nanti orang berdalil pun, tuan guru pun pakai emas, tengok lelaki. Kita ni tak apalah pakai emas juga. Padahal jam tu bukan jam emas. Perkara yang kecil macam tu pun beliau jaga, beliau tak nak pakai. Takut orang tersalah sangka. Takut orang jadi bersangka yang tak baik. Dan menjadi dalil kepada orang lain buat benda yang tak baik. Ni kena jaga betul-betul tuan-puan. Ni baik terus. Namun selepas itu untuk beberapa lama jam tangan tersebut hanya disimpan. Beliau tidak memakainya. Kemudian setelah sekian lama jam tangan tersebut dihadiahkan kepada salah seorang muridnya. Beliau mengatakan, pakailah jam tangan ini untuk kamu. Abah tidak memakainya sebab tidak mahu jika nanti ada orang yang melihat dan dia mengira jam itu emas. Lalu dengan hal itu dia berdalil bolehnya lelaki memakai emas kerana abah memakainya. Ni takut tu je. Tak pakai. Jam tu mahal. Kalau kita seronok sangat dapat hadiah macam tu. Tapi beliau tak pakai jam tu. Sebab apa? Takut orang lain tersalah sangka. Ni jadi jaga maruah diri tuan-puan. Dan itu di antara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Pernah dengar kan? Satu masa baginda Nabi SAW kan tengah iktikaf di bulan Ramadan. Nabi SAW tengah iktikaf dekat masjid. Tiba-tiba datang salah seorang isteri Nabi. Siapa? Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ni salah seorang isteri Nabi SAW. Biasalah isteri nak jumpa suami. Nabi SAW tengah iktikaf. Nabi iktikaf dalam masjid. Sofiyah datang jumpa. Selepas bersembang dengan Nabi dekat masjid ni. Nabi tengah iktikaf, Sofiyah datang bersembang lah. Macam biasa. Macam suami isteri bersembang. Kan? Ni. Lepas Sofiyah nak balik, Nabi hantar Sofiyah untuk balik ke rumah. Bila Nabi hantar Sofiyah ni kan, isteri Nabi kan pakai purdah kan. Pakai niqab, pakai purdah. Orang tak nampak lah perempuan ni. Mungkin ada yang tak cam. Bila Nabi SAW balik menghantarkan Sofiyah, jalan berdua lah ni. Jalan berdua, tiba-tiba terserempak dengan dua orang lelaki di kalangan kaum Ansar. Terserempak dengan dua orang lelaki di kalangan kaum Ansar. Nabi berjalan, terserempak dengan dia orang. Nabi SAW panggil, tunggu sekejap. Ni. Ala rislikuma. Jap. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tak, Nabi tak main lalu macam tu je. Tak, Nabi panggil dua orang ni, suruh tunggu sekejap. Nabi kata, innaha Sofiyah. Kan? Innaha Sofiyah ni Sofiyah. Ni Sofiyah. Maksudnya Nabi beritahu ni Sofiyah isteri saya. Innaha Sofiyah. Ni Sofiyah isteri saya. Lepas tu dua orang lelaki ni tadi kata apa? Di kalangan Ansar. Subhanallah ya Rasulullah. Dia macam terkejut. Dua orang lelaki ni. Subhanallah. Kita orang ni kalau kita cakap lah, kalau cakap bahasa kita, bukan nak sangka jahat dengan Tuhan, tak. Tapi Nabi terang. Sebelum orang ni bertanya. Nabi SAW terus terang.
Kalau lalu macam tu je pun tak ada apalah. Kan? Tapi Nabi panggil, suruh berhenti. Nabi beritahu, innaha Safiyah. Ni Safiyah. Isteri saya. Kata dua orang lelaki, subhanallah ya Rasulullah. Macam dia orang terkejut. Rasulullah, apa kami takkan sangka jahat lah dengan Tuhan. Macam tu lah kan, subhanallah. Kan? Kami takkan sangka jahat. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh manusia ini seperti mengalirnya darah, kata Nabi. Saya takut kalian akan sangka buruk yang saya ni berjalan dengan wanita yang bukan mahram Nabi. Maksudnya yang bukan isteri Nabi. Mungkin dengan wanita mana Nabi berjalan. Saya risau nanti syaitan akan buat kalian bersangka yang tak elok dengan saya. Tu tengok. Itu contoh Nabi SAW menjaga maruah diri. Jadi bila kita ni seorang ustaz, kan? Seorang pelajar pondok ni, budak pondok. Kan tu pun orang kata budak tahfiz. Ataupun sekarang orang kata ni tok imam. Ni tok Bilal. Jaga maruah betul-betul. Jangan sampai masyarakat kata, orang ramai kata, tengok tok Bilal pun buat macam tu. Atau imam pun buat macam tu. Jangan sampai kita menjadi dalil orang lain buat yang tak elok sebab kita buat benda yang tak elok. Ataupun kita bukan buat benda tak elok pun, tapi orang salah sangka dengan kita. Kita kena orang buat klarifikasi. Ataupun yang orang yang besar-besar tu kena buat sidang media. Tu pun kena buat. Lagi-lagi lah seorang public figure, kan, yang dia cakap didengar oleh orang. Apa yang dia buat akan diikut oleh orang. Dia memang kena terangkan betul-betul supaya jangan ada orang yang bersalah sangka dengan dia. Ni kena buat. Nabi jadi ikutan. Orang tak tanya pun Nabi. Kan? Nabi terang. Ini Safiyah. Supaya apa? Dua orang sahabat tadi tak salah sangka. Sahabat kata, kami tak salah sangka pun dengan Tuhan. Kami tak bersangka jahat pun dengan Tuhan. Kata Nabi, boleh jadi syaitan. Sekarang tak jahat sangka. Nanti kan tertanya-tanya. Lepas tu cakap, Nabi jalan dengan siapa? Wanita mana pula jalan dengan? Kan jadi masalah. Nabi terang siap-siap. Itu Nabi SAW menjaga maruah. Macam itulah juga yang dibuat oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi SAW. Tak nak pakai jam. Walaupun jam tadi bukan emas, tapi warnanya macam emas. Takut orang nampak nanti. Ingat, salah sangka Tuan Guru ni pakai jam emas. Kita pun bolehlah Tuan Guru pun pakai. Yang tu tak nak. Sampai kesudah beliau tak pakai jam tu semua. Itu yang pertama, kisahnya. Yang kedua, teruskan. Pada suatu saat dalam perjalanan musafir, jika terpaksa menggunakan kenderaan awam, Abuya lebih rela membelanjakan duit lebih untuk membeli 2 tiket sekaligus untuk mendapatkan 2 tempat duduk. Ni. Bila naik bas, kan kadang ada naik kereta sendiri, kadang ada naik bas. Bila Syekh Fahmi naik bas, beliau akan beli 2 terus tempat duduk tu. Sebelah sini. Beliau beli untuk 1 orang. Boleh letak beg lah sebelah tu. Terus beli 2 tuan-puan. Kita ni kadang cari-cari. Lagi-lagi lah budak-budak yang muda-muda ni kan. Dicari-cari. Dia beli 1. Dia doa, ya Allah mudah-mudahan sebelah saya ni perempuan. Kan? Orang jaga maruah tak macam tu. Dia rela keluar duit. Yang penting jangan duduk dengan perempuan yang bukan mahram dia. Kalau duduk dengan lelaki tak apalah. Tiba-tiba kan perempuan yang tak pakai tudung, rambut pula pirang. Contohnya kan rambut perang. Kan? Aurat terbuka, ada orang ambil gambar. Tengok ustaz-ustaz ini duduk dengan siapa ni dalam bas. Habislah tuan-puan, viral satu Malaysia contohnya kan. Memang kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul. Kita keluar duit lebih tak apa. Yang penting maruah terjaga. Orang tak sampai bersalah sangka. Orang tak sampai bersangka buruk kepada kita. Yang tu kan. Kadang kita ni memang apa? Memang cari-cari kan. Doa ni siapa ni kat sebelah. Sepatut risau. Okay? Ni tak dia memang cari siapalah nanti. Siapalah sebelah saya ni. Siapalah sebelah saya ni. Okay? Patut risau. Bahkan kalau boleh kita keluarkan duit lebih sikit untuk beli lagi kursi dekat sebelah tu. Supaya maruah kita terjaga. Ini yang dicontohkan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik, seterusnya. Ini kerana beliau takut kalau seandainya yang duduk di sebelah beliau adalah seorang perempuan yang bukan mahram. Hal itu beliau lakukan kerana hendak menjaga maruahnya sebagai seorang ulama. Jadi jaga maruah sebagai seorang ulama. Lagi-lagi public figure, seorang ustaz yang dikenal oleh orang, dia kena jaga betul-betul. Ada perkara yang boleh membuat orang lain tersalah faham, kena terang. Itu untuk ulama dan untuk kita semualah tuan-puan.
Cuma kita semua ni orang tak kisah sangat kadang. Yang bukan public figure orang tak kisah sangat, tapi yang dipandang, yang ditengok oleh orang, orang ni dipandang oleh orang ramai, yang dia kena terang lah. Benda-benda yang membuat orang lain tersalah sangka tu dia kena bagi perjelas, bagi betul-betul jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Sama-sama kita baca penutup tu, Rabbi fanfa'na bi barakatihim sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan, dapat sama-sama kita baca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripadanya dan dapat menjadikan sebagai tauladan ikutan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin.